Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Anda sedang bersama dengan saya Razak Rizwan dalam rancangan In Person yang dibawakan khas untuk anda oleh TV Impian. Dan bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, yang akan bersama-sama dengan kita untuk berkongsi pandangan beliau tentang peribadi beliau, tentang politik PAS dan juga tentang masalah dalaman dan juga apa sahaja yang berlaku di sekitar PAS ketika ini. Tuan Haji, apa khabar? Selamat datang. Baik, Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita masuk kepada persoalan politik, banyak sisi-sisi Tuan Haji Mak Sabu yang ramai orang tidak kenal. Orang kenal Tuan Haji sebagai pemidato yang hebat. Orang kenal Tuan Haji sebagai ahli politik yang senior dalam PAS. Tapi ada satu sisi Tuan Haji yang orang tidak tahu. Saya juga terkejut bila saya tahu tentang minat Abang Mat dalam membaca. Kalau boleh Abang Mat kongsikan sisi itu. Memang daripada sekolah rendah, saya suka membaca akhbar-akhbar yang dibeli oleh ayah lah. Sama ada Jawi ataupun Rumi. Sewaktu itu utusan Melayu, Warta Negara dan risalah-risalah lain. Bila berada di Institut Pengajian Tinggi, selain dari buku pelajaran, saya banyak membaca buku-buku yang bersangkut paut dengan gerakan Ikhwan Muslimin dan Jamiah Islami Pakistan sesuai dengan perkembangan pada waktu itu. Selepas waktu kampus, waktu bekerja dan pelibatan dalam ABIM, kemudian dalam Parti Islam, saya membaca berbagai jenis buku. Termasuklah orang-orang yang saya minat. Buku-buku yang ditulis Dr. Kalim Siddiqui, Dr. Ali Syariati, dan buku-buku yang berbagai aliran pemikiran dan mazhab saya turut membaca. Juga buku-buku aliran kiri, komunis, misalnya oleh Lee Kuan Yew, oleh Chin Peng, oleh Syed Hussein Ali, oleh Samsiah Fakih, oleh Abdullah Sidi, termasuk buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian tentang pembentukan negara Israel. Dan buku yang sedang saya baca sekarang ialah buku yang bertajuk The Hero, iaitu Lawrence of Arabia, yang bagaimana beliau menjalankan kerja menghasut orang-orang Arab, membekalkan senjata kepada gorila-gorila Arab untuk menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah Turki dan akhirnya menguasai Palestin sepenuhnya. Jadi buku-buku berbagai jenis ini memang saya membaca, dan selalu saya mengambil masa membaca dalam travel, terutama bila naik kapal terbang dan ke mana-mana. Sudah tentulah saya cuba habiskan satu buku kalau dalam satu perjalanan ke mana-mana. Oh, menarik sekali ya. Okey Abang Mat, kita masuk pada soalan yang kedua. Abang Mat terlibat dengan PAS bermula daripada tahun 78 dan kemudian menjadi exco ataupun memegang jawatan dalam PAS pada tahun 81. Maknanya Abang Mat dalam PAS 30 tahun lebih. Pengalaman Abang Mat sampai ke hari ini menjadi timbalan presiden. Mungkin Abang Mat boleh ceritakan secara ringkas daripada awal sehingga ke hari ini Abang Mat terlibat dengan PAS. Saya mula-mula pergi ke Kelantan dalam kempen pilihan raya tahun 78. Waktu itu saya bukan lagi menjadi ahli PAS. Saya terlibat dengan ABIM, Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPM, dan ABIM mengambil keputusan untuk pergi ke Kelantan bulan Mac tahun 78 membantu PAS. Dalam pilihan tersebut, saya melihat ketidakadilan kempen pilihan raya berlaku, di mana pihak pemerintah Barisan Nasional menggunakan sekolah, padang sekolah untuk berkempen, sedangkan calon-calon PAS di pihak PAS hanya berkempen di halaman rumah, di dalam rumah, dan tidak boleh menggunakan pembesar suara melainkan FM stereo waktu itu. Ketidakadilan demokrasi inilah yang mendorong saya menyertai PAS. Dan setelah PAS kalah tinggal 2 kerusi, saya balik daripada Kelantan, saya terus mengambil borang dan menjadi ahli PAS. Azam saya daripada awal sampai sekarang iaitu demokrasi, keadilan
kebebasan media mesti ada dalam negara yang ada pilihan raya. Dan Malaysia jauh daripada pencapaian seperti itu. Baik itulah, di dalam PAS saya sendiri dipercayai ataupun dilantik oleh Presiden dengan persetujuan parti untuk mengepalai mobilisasi demokrasi. Sebab daripada awal saya lihat ketidakadilan dalam hal peliharaan yang berlaku ni antara punca saya menyertai PAS. Memang sebelum itu pun saya berada dalam ABIM yang berjuang di atas dasar Islam, dan parti pilihan pula lah parti yang berdasarkan Islam, itu PAS. Tapi ketidakadilan demokrasi itu menjadi satu hambatan pada saya sampailah sekarang. Kerana tidak guna kita berada dalam negara yang mengamalkan demokrasi, tetapi demokrasi itu tidak berjalan dengan sempurna, jauh daripada kesempurnaan. Itu yang penglibatan saya dalam PAS sampai sekarang. Jadi kalau boleh saya nak zoom sedikit pada tahun 80-an, 82, 83 ketika Abang Mat menjadi Exco Pemuda PAS. Kemudian selepas itu Abang Mat pangku sebagai Ketua Pemuda. Pada tahun 82-83 itu, ketika itu kepimpinan ulama' diperkenalkan. Dan ketika itu juga Abang Mat sebagai Exco Pemuda PAS Malaysia. Mungkin ada perkara yang Abang Mat boleh kongsikan yang tidak pernah diceritakan pada sesiapa sebelum ini berkaitan dengan kepimpinan ulama'. Tahun 79 berlaku revolusi Islam di Iran. Orang tua berjanggut putih Imam Khomeini balik daripada Paris disambut oleh jutaan anak-anak muda. Laungan pada waktu itu rakyat Irannya, neither east nor west, Islam is the best. Tidak barat, tidak timur, Islam yang terbaik. Selepas kita melihat revolusi itu yang kita tidak tahu latar belakang, satu perkara yang mengejut pada kita di sebelah dunia sebelah sini. Sebab sebelum itu tak ada langsung kita dengar berita Khomeini. Yang kita tahu Iran adalah terkenal dengan bola sepak dan wanitanya selalu menang pertandingan Ratu Cantik. Ratu Cantik Asia atau Ratu Cantik Dunia. Iran juga mempunyai pemaisuri yang jelita, iaitu Farah Diba. Ini saja yang diketahui hal Iran. Tapi bila berlaku revolusi di Iran itu memang mengejutkan terutama kita generasi muda pada waktu itu. Kami berpeluang melawat Iran, termasuklah Ketua Pemuda Datuk Mustafa Ali, Haji Subki Abdul Latif, Ustaz Abu Bakar Cik, Tengku Puji, Tengku Abdul Hamid dan beberapa orang yang lain, termasuk speaker Kelantan yang agak lama iaitu Haji Warahim dan berbagai lapisan yang lain. Maknanya ketika itu semua barisan yang pergi ke sana adalah pemuda. Kesana pemuda, banyak pemuda. Dan kami mendengar taklimat-taklimat tentang perjuangan revolusi daripada ulama', daripada mereka yang berserban. Jadi menjadi satu kebanggaan kepada kita melihat pengetahuan politik ulama'-ulama' di sana. Dan maka kita lihat satu gerakan rakyat yang berjaya tanpa menggunakan senjata, revolusi tangan kosong, jutaan keluar ke jalan raya menumbangkan satu pemerintahan yang disokong oleh Amerika dan negara barat. Oleh itu timbul keinginan kepada kita supaya ulama' juga kalau boleh memimpin PAS. Maka muktamar pemuda pada tahun 82 di Bukit Mertajam, waktu itu saya menjadi Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang dan Exco Dewan Pemuda PAS Pusat. Kami mengusulkan supaya PAS dipimpin oleh ulama'. Maka pada tahun 82 muktamar penuh di Dewan Bahasa dan Pustaka. Usul kepimpinan ulama' diluluskan. Tahun 83 dilembagakan, iaitu Majlis Syura Ulama' dibentuk dan menjadi badan tertinggi pengawal dasar parti dan pengawal disiplin parti. Itulah semua yang dibentuk 12 orang berada dalam kepimpinan ulama' itu. Itulah satu organisasi yang tertinggi dalam parti. Dan selepas itu kita melihat pula di antaranya gerakan sukarela oleh anak-anak muda di sana, sama ada hal keselamatan, basij, hal sukarelawan membantu masyarakat, jihad sezendegi di sana namanya itu.
Maka kami juga membawa balik semangat itu untuk menubuhkan unit amal. Yang sekarang ini di Malaysia, unit amal satu pasukan sukarela yang sudah dikenali. Begitulah juga unit amal nisa, wanitanya, dan juga lagu unit amal adalah juga sadoran daripada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pemuda-pemuda di sana dalam bahasa Arab dan dibawa ke sini. Dan itulah sejarah kepimpinan ulama dan unit amal yang kami anak-anak muda membawa semangat itu ke dalam PAS. Bukan membawa di sudut mazhabnya, di sudut mereka dalam sistem pemerintah yang berlainan. Sebuah republik, kita negeri beraja, sistem raja berperlembagaan, dan kami sesuaikan apa yang boleh kepada parti Islam dan kita bergerak sampai ke hari ini. Terima kasih banyak Abang Mat. Satu sisi yang sangat menarik tentang kepimpinan ulama yang saya rasa sejarahnya wajib, terutamanya anak muda yang terlibat dengan PAS, untuk kita ketahui dengan lebih dalam. Kita akan tanya soalan yang lebih panas lepas ini insya-Allah, tapi sebelum itu kita kembali selepas ini, kita berhenti rehat. Jumpa lagi selepas ini.